Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide kali ini saya akan bincangkan tentang kepimpinan dalam pengurusan Islam. Ini merupakan senarai kandungan kepada tajuk ini, iaitu dalam slide ini saya akan bincangkan tentang pengenalan asas-asas kepimpinan, definisi kepimpinan, teori kepimpinan, peranan dan tanggungjawab kepimpinan, dan sifat serta kelakuan pengurus Islam. Sebagai pendahuluan, kepimpinan merupakan ciri kemasyarakatan yang lahir hasil kerjasama individu dengan orang lain. Ia merupakan suatu ikatan yang amat diperlukan oleh sesuatu organisasi yang tugasnya menyusun interaksi seluruh anggota masyarakat, sama ada dalam bentuk individu maupun kumpulan yang masing-masing mempunyai tujuan yang tertentu. Islam sentiasa menggalakkan hidup berperaturan dalam masyarakat, di samping menggesa penganutnya agar menentukan batasan kepimpinan itu dapat ditentukan dengan cara persetujuan ramai terhadap seorang yang hendak dilantik, yang biasanya mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu berbanding dengan orang lain. Keistimewaan itu tertumpu pada ciri-ciri kepimpinan yang baik serta mampu mengeluarkan arahan-arahan yang berkesan. Dan dalam Islam, kepimpinan adalah suatu amanah, suatu tanggungjawab yang berat yang perlu dipikul oleh pemimpin, dan ia bukan ghanimah. Ghanimah di sini maksud bukan suatu tiket untuk kita mendapatkan harta melalui kuasa yang kita ada. Sebab ghanimah ni maksud asalnya ialah rampasan perang. Maksudnya bukan untuk kita dapatkan harta sebanyak mungkin melalui kuasa yang kita dapat. Dan ia adalah taklif. Kepimpinan itu adalah taklif ataupun tanggungjawab dan bukan tashrif. Tashrif maksudnya bukan suatu kemuliaan yang kita dambakan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud, bila 3 orang keluar bermusafir, maka hendaklah salah seorang daripada mereka menjadi amir atau ketua. Apa yang dapat difahami dari hadis ini ialah bahawa hak pemilihan terhadap seorang pemimpin itu adalah hak jamaah, hak orang ramai. Maka tidak harus seorang itu menyandang suatu jawatan tanpa persetujuan jamaah. Itu pentingnya kita ada syura. Ini disebabkan pelantikan secara demikian menjadikan seorang yang dilantik itu bertindak secara diktator. Sebaliknya, seorang ketua yang dipilih secara peraturan yang betul mendapat restu daripada semua pihak. Pihak yang melantik merasa puas hati dan pihak yang melantik juga berasa gembira kerana mendapat mandat penuh. Seterusnya, kepimpinan menurut Al-Quran. Jika tadi saya telah sebutkan sebuah hadis yang menceritakan tentang kepentingan atau keperluan untuk melantik seorang pemimpin bila suatu kumpulan itu mempunyai 3 orang ahli. Itu menunjukkan tentang keperluan melantik pemimpin. Okay, sekarang kita lihat pula bagaimana kepimpinan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak ayat-ayat ataupun dalil yang menyatakan tentang kepimpinan dalam Al-Quran. Cuma di sini saya bawakan 2 contoh, iaitu yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah?" Iaitu bermaksud berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Menunjukkan bahawa semua umat manusia ini telah dilantik, telah dipilih oleh Allah sebagai khalifah. Walaupun kita dinilai sebagai makhluk yang membuat bencana dan menumpahkan darah, tapi Allah tetap memilih kita. Sebabkan ada sesuatu yang istimewa yang ada pada manusia, yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Sebab itulah kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, ayat yang kedua ialah dari surah Sad
ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa wa yudhillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang bermaksud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar, yang maksud yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan oleh mereka melupakan Allah, ya, ataupun melupakan jalan Allah itu. Jadi dalam ayat ini juga menceritakan tentang pelantikan kita sebagai khalifah. Jadi khalifah itu sendiri merupakan pemimpin, ya, pemimpin atas muka bumi ini. Maka Allah telah suruh kita untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin dengan mengikut hukum yang benar, iaitu hukum syariat. Dan jangan pula kita dalam menjalankan tanggungjawab itu mengikut hawa nafsu kita, ya, kerana itu akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Ya. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberikan kepada manusia satu kedudukan yang istimewa, iaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan Said Qutb pula berpendapat bahawa Allah SWT telah memberikan, ya, dalam ayat Sad, Allah SWT telah memberikan amanah kepada Nabi Daud AS untuk menjadi khalifah setelah beliau memenuhi syarat kelayakan sebagai pemimpin. Asas-asas kepimpinan. Berdasarkan Ahmad Ibrahim Abu Sin, beliau menyatakan dalam bukunya Pengurusan dalam Islam, terdapat 3 asas utama pada kepimpinan, iaitu yang pertama, kumpulan manusia itu mestilah mengandungi atau mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih ahli. Ya, kalau seorang-seorang tak perlu ada pemimpin, mesti ada kumpulan, yang mana sekurang-kurangnya perlu ada 2, ya, atau lebih. Kemudian yang kedua, kumpulan dibentuk pula mempunyai tujuan dan hasrat yang sama. Ya, sekiranya kumpulan dibentuk tidak mempunyai tujuan dan hasrat yang sama, maka amat sukar untuk menentukan hala tuju kumpulan tersebut. Ya, jadi perlulah sebelum nanti pemimpin, pemimpin itu perlu jelas dengan hal tuju kumpulan, dan dari situlah, ya, pelarasan ataupun penyelarasan matlamat itu dapat dilakukan, ya, dengan pelantikan pemimpin tadi. Okey, dan yang ketiga ialah ketua dilantik perlulah mendapat sokongan dari semua pihak untuk menjayakan tujuan tersebut. Ketua ini adalah menunjukkan kemampuan bekerjasama dalam memandu jemaahnya ataupun kumpulannya menuju matlamat yang dicita-citakan, yang ditentukan. Hal ini tidak akan tercapai melainkan dengan wujudnya jalinan erat antara pemimpin dengan pihak yang dipimpin ataupun orang bawahan, tanpa adanya garis pemisah antara satu sama lain. Tidak ada jurang antara pemimpin dan orang bawahan. Bahkan pemimpin itu sendiri mestilah menjadi contoh dalam segenap aspek kebajikan dan tindak tanduknya. Ya, jadi ini adalah 3 asas utama yang digariskan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sin. Yang ketiga, definisi kepimpinan. Dalam memberikan takrifan kepada kepimpinan ini ada pelbagai definisi. Antaranya di sini saya bawa definisi yang diberikan oleh Pepner dan Prestes yang dinukilkan dari buku Ahmad Ibrahim Abu Sin, yang mengatakan kepimpinan adalah seni penyusunan hubungan antara individu dengan beberapa kumpulan yang mengarahkan mereka ke arah suatu matlamat yang dirancangkan. Seni apa dia? Seni maksudnya di sini ialah satu ekspresi manusia yang mengandungi keindahan dalamnya. Ya, jadi seni itu perlukan kepada kemahiran. Ya. Jadi di sini pemimpin itu perlu ada kemahiran untuk menyusun, untuk mengatur hubungannya dengan kumpulan, maksudnya orang di bawahan, bagi mengarahkan mereka membuat suatu tugasan bagi mencapai matlamat organisasi ataupun kumpulan tersebut. Ya. Yang kedua,
Definisi yang diberikan oleh anggota Perkhidmatan Perbahanan Syarikat juga diambil dari buku Ahmad Ibrahim Abu Sim, mengatakan kepimpinan ialah suatu pengkhususan peniupan semangat yang amat berkesan untuk membangunkan organisasi dan mendorong mereka ke arah pencapaian matlamat. Kalau ikut definisi ini, dia lebih mengkhususkan kepada peranan pemimpin sebagai motivator, ya, pemberi motivasi untuk memberikan semangat kepada orang bawahan bagi membangunkan organisasi selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga ialah definisi yang diberikan oleh Umar yang terkini, kepimpinan menurut Islam. Ya. Kepimpinan Islam adalah amanah ketuhanan ataupun divine trust yang merangkumi urusan duniawi dan juga ukhrawi dengan dua peranan utama, iaitu bagi memelihara agama dan juga mengurus dunia. Ini menunjukkan kat sini bahawa kepimpinan dalam Islam itu bukan sahaja tugas pemimpin itu untuk menguruskan hal keduniaan semata-mata, tapi juga perlu menguruskan hal akhirat, ya, ukhrawi. Jadi dalam mencapai matlamat sebagai pemimpin, perlulah kedua-dua peranan ini diseimbangkan, ya, supaya keputusan dibuat bukan saja menjaga maslahah masyarakat dari segi urusan dunia, tapi juga perlulah ia selari dengan kehendak agama, ya, untuk mencapai al-falah, kejayaan di dunia dan juga akhirat. Seterusnya, bila kita membincangkan tentang kepimpinan, maka istilah keketuaan juga tak dapat kita elakkan daripada perbincangan, ya. Ada mengatakan kedua-dua istilah ini sama, ada mengatakan berbeza. Okey, kita lihat di sini. Saya bawakan persamaan dan perbezaan, ya, pemimpin dan juga ketua ataupun leader and manager. Okey, dari segi persamaan, pemimpin dan juga ketua ini memegang jawatan tertinggi dalam organisasi, dan yang kedua, mereka juga mempunyai pengaruh ke atas orang yang dipimpinnya. Manakala dari segi perbezaan pula, kita melihat yang pertama dari sudut bidang kuasa. Pemimpin mempunyai bidang kuasa yang lebih luas berbanding dengan ketua. Ketua lebih kecil daripada pemimpin. Ya, sebab pemimpin ni lebih atas daripada ketua. Biasanya ketua seperti ketua jawatan, ketua pusat pengajian, koordinator program, ketua pemasaran, ya. Jadi itu dia punya cakupan tugas lebih kecil berbanding dengan pemimpin dari atasnya. Kemudian dari sudut pengaruh ataupun tanggungjawab, pemimpin boleh menggunakan kewibawaan untuk mempengaruhi orang bawahan supaya menerima arahan dengan rela hati, disebabkan oleh pengaruh yang dia ada sebab daripada atas, ya, from the top. Berbeza dengan ketua. Ketua hanya mampu mengawas pekerjanya supaya menjalankan tugas sejajar dengan arahan dan peraturan yang diberi, kerana ketua juga tertakluk kepada polisi ataupun dasar yang ditetapkan oleh pemimpin atasan. Ya. Yang kemudian ketiga, segi punca kuasa. Punca kuasa pemimpin adalah daripada rakyat sendiri. Ya. Contohnya wakil rakyat, ya, ahli parlimen, menteri, Perdana Menteri, yang semua tu adalah dipilih daripada rakyat, ya. Kemudian ketua pula, punca kuasanya adalah daripada pangkat atau jawatan yang disandang. Contohnya kalau katakan dekan, maka itulah punca kuasanya. Jadi bidang kuasanya tertakluk kepada pangkat atau jawatan yang disandang, ya. Sama juga dengan pengurus pemasaran, ketua jabatan syariah. Jadi itu adalah bersandarkan kepada pangkat. Daya kepimpinan adalah suatu yang boleh dipelajari dan bukanlah suatu yang semula jadi semata. Dan terdapat banyak faktor yang membantu kecekapan kepimpinan. Antaranya ialah kepintaran. Seorang pemimpin perlu pintar dan bijak dalam menangani sebarang masalah. Perlu pintar untuk membuat sebarang keputusan, ya, agar keputusan yang dibuat itu dapat memuaskan hati
semua pihak atau paling kurang majoriti. Ya. Sebab untuk memuaskan hati semua pihak tu kadang-kadang amat mustahil. Tapi paling kurang majoriti pegawai bawahan, ya, staf bawahan bersetuju ataupun selesa dengan keputusan yang kita buat. Ya. Yang keduanya ialah keyakinan diri. Seorang pemimpin juga perlu yakin dengan diri sendiri. Kalau keyakinan tidak ada, maka kewibawaannya itu akan tercalar. Ya, maksudnya orang bawahan ataupun pegawai di bawahnya tak dapat menghormatinya ataupun mungkin akan memandang rendah terhadap kewibawaan pemimpin tersebut disebabkan tidak ada keyakinan diri. Mungkin contohnya dia takut untuk membuat keputusan atau mungkin dia tidak ada pendirian. Ya, jadi dalam hal ini orang bawahan ataupun pegawai-pegawai di bawahnya mungkin akan hilang rasa hormat dan sebagainya. Okey, yang ketiga, futuristik ataupun memandang ke hadapan. Seorang pemimpin yang cekap juga perlu memikirkan kesan kepada apa tindakan yang dibuat pada masa hadapan. Ataupun membuat perancangan supaya syarikatnya dapat bertahan dalam tempoh yang lama, contohnya 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Ya, jadi dia perlu memikirkan apa yang akan terjadi sekiranya dia tidak mengambil sebarang tindakan yang mungkin bersaing, contohnya syarikat perniagaan. Jadi kalau syarikat tersebut mempunyai pesaing pula, ya, competitors. Jadi dalam hal ini dia perlu memikirkan apakah langkah yang perlu diambil bagi memastikan the survival of the company ataupun kelestarian ataupun jangka hayat syarikat tersebut. Ya, jadi sekiranya tindakan tidak diambil, tidak ada pandangan ke hadapan, ya, memandang ke hadapan, maka sukar untuk syarikat itu survive ataupun bertahan lama. Jadi ia juga menunjukkan bahawa pemimpin tersebut kurang cekap, ya. Kemudian latihan. Latihan juga penting untuk memastikan seorang pemimpin itu cekap, berkarisma, dalam membuat keputusan dan ketika bercakap dengan khalayak. Jadi ini semua perlukan kepada latihan. Kadang-kadang bila seorang itu baru dinaikkan pangkat kepada pangkat yang lebih tinggi sebagai ketua dan sebagainya, maka biasanya syarikat akan menghantar pegawai yang baru naikkan pangkat ini untuk menghadiri apa-apa latihan, program untuk meningkatkan lagi kemahiran sebagai pemimpin. Okey, seterusnya yang keempat ialah yang kelima, ya. Yang kelima ialah pengalaman. Pengalaman juga banyak membantu seorang pemimpin itu untuk terus maju ke hadapan. Ini kerana pengalaman itu mengajar seorang untuk bertindak. Contohnya mungkin sebelum itu, sebelum dia menjadi pemimpin ataupun sepanjang dia menjadi pemimpin, dia telah berhadapan dengan pelbagai ragam manusia ataupun ragam pelanggan. Maka dari situ dia dapat belajar, ya, sekiranya dia melayani pelanggan dengan cara begini, ya, mungkin pelanggan tu tidak suka ataupun tidak puas hati. Jadi apakah cara untuk membuatkan pelanggan berpuas hati? Jadi dari situ dia boleh belajar daripada mungkin kesilapan ataupun pengalaman lepas supaya keputusan yang dibuat itu yang terbaik, ya. Kemudian yang terakhir sekali, yang keenam, ialah pendedahan. Pendedahan seorang pemimpin itu kepada corak kerja, ya, budaya kerja yang baru. Contohnya seorang itu sebelum menaikkan pangkat, ya, sebagai pemimpin atau ketua, pernah
dihantar ya untuk menggantikan majikannya, menghadiri mesyuarat dan sebagainya. Jadi pengalaman dia menghadiri mesyuarat bersama dengan ketua-ketua jabatan yang lain, walaupun pada waktu itu dia masih lagi belum menjadi ketua jabatan. Jadi pendedahan awal yang diberikan oleh majikannya itu dapat membantu untuk membina keyakinan diri dia, memberi nilai tambah kepada ilmu dia, bagaimana keadaannya berhadapan dengan sekumpulan pemimpin ya, dalam suatu mesyuarat dan sebagainya. Jadi ini juga dapat membantu seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang cekap. Sekadar itu dulu. Saya akan sambung penerangan tentang teori kepimpinan, peranan dan tanggungjawab kepimpinan serta sifat dan kelakuan pengurus Islam dalam slide yang seterusnya. Terima kasih.